Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita bersua dalam alam maya ini untuk kita dapat terus menambahkan ilmu pengetahuan kita dalam agama kita yang murni ini. Dan semoga dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi ketakwaan dalam diri kita, dan juga semoga dengan ketakwaan yang bertingkat di kalangan kaum muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak dan bencana yang menimpa manusia sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada ketika ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tafsiran daripada satu surah yang masyhur di kalangan masyarakat kita secara khususnya, yang menjadi bacaan di kalangan kita, masyarakat kita hampir pada setiap malam Jumaat. Dan surah tersebut tidak lain tidak bukan adalah surah Yasin. Surah yang penuh dengan fadilat, surah yang mana namanya juga adalah surah Al-Qadiyah, iaitu surah yang menyampaikan hajat dan mengandungi banyak pengajaran dan pelajaran di dalam surah ini. Surah Yasin ini tidak mengandungi apa-apa hukum fikih. Ia mengandungi banyak cerita, dan ia juga mengandungi perkara-perkara pokok akidah. Seperti percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentang hari kiamat. Dan di dalam surah Yasin ini, surah yang panjang ini, terdapat di tengah-tengahnya ayat berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ciptaannya yang begitu agung untuk kita merenung dan kita mengambil iktibar. Dan apabila kita merenung dan kita mengambil iktibar dengan hati yang penuh terbuka kepada kebenaran, insya-Allah bagi orang mukmin akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan bertambah kukuh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka yang bukan beriman, mungkin sahaja ayat-ayat ini dapat membuka hati mereka untuk melihat hak, kebenaran, iaitu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu, yang maha agung, yang menguasai segala-galanya, dan bahawasanya mustahil alam ini terjadi tanpa pencipta. Dan yang saya masukkan di pertengahan surah Yasin ini yang mengandungi kenyataan-kenyataan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat yang bermula daripada ayat yang ke-36. Subhanallah, ayat 36 ini dengan bilangan ayatnya, nombor ayatnya, merupakan satu mukjizat sebenarnya. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang mana bermaksud, Maha suci Allah, Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluknya. Khalaqal kulla syai', menciptakan segala-galanya, berpasangan, azwaj. Khalaqal azwaja kullaha, menciptakan berpasangan kesemuanya, kullaha, tidak ada pengecualian. Semua yang Allah cipta berpasangan, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah SWT memperincikan apakah dimasukkan makhluk-makhluk ini. Mimma tumbitul ardh, apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tumbuhkan daripada bumi ini. Wa min anfusihim, dan daripada diri mereka, iaitu manusia itu sendiri, Allah cipta berpasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa semua yang manusia itu tidak tahu. Makanya semua merangkumi, yang bila perkataan yang ketiga, mimma la ya'lamun, daripada apa-apa yang mereka tidak ketahui, itu merangkumi semuanya. Tidak ada pengecualian daripada semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta berpasangan. Nah, pertama sekali saya katakan ayat ini satu mukjizat.
Kerana pertama sekali kita lihat ayat ini, kalau kita lihat, terletak dalam surah Yasin. Dan surah Yasin ini merupakan surah yang ke-36 daripada surah Fatihah. Surah Fatihah surah yang pertama, surah Yasin surah yang ke-36. Dan ayat ini, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ayat ini merupakan ayat yang ke-36. Maka ayat 36 daripada surah yang ke-36, 36 dan 36. Kalau kita katakan Yasin 36, 36. Ini berpasangan ini. 36 datang dengan 36 lagi. Subhanallah. Allah SWT cipta sesuatu tu berpasangan. Bahkan ayat yang menerangkan pasangan ini juga, dia adalah berpasangan dengan surahnya. 36, ayat 36 dengan surah yang ke-36. Subhanallah. Jadi kita lihat kesamaan di antara nombor ayat dan juga bilangan atau nombor surah tersebut berpasangan. Nah, ini dari sudut hanya pada nombornya saja. Kita lihat kepada kandungan ayat tersebut. Allah SWT mulakan dengan kenyataan semuanya Allah cipta berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Kullaha ini maksud kesemuanya. Tidak ada pengecualian Allah SWT cipta berpasangan. Tapi bagaimana berpasangan itu berlaku? Bilangan ayat dan juga surah tersebut 36 ini berpasangan. Ini sudah menjadi satu tanda kepada kita bahawasanya pasangan ini tidak semestinya pasangan jantina, lelaki dan perempuan, male and female, tak semestinya. Pasangan ini maksudnya dia datang itu dengan in pairs. Dia datang in pairs, datang berdua. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala adalah Esa, satu. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah tu ganjil dan Allah Subhanahu Wa Taala suka yang ganjil. Maka yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kerana satu. Yang berpasangan in pairs, even numbers, itu adalah domain makhluk. Jadi makhluk kita lihat perlukan gandingan. Dia tak ada satu, dia mesti ada gandingan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala saja yang satu, Al-Wahid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu ahad. Dalam ayat surah Ikhlas ni Allah SWT tak mulakan dengan Qul huwallahu wahid. Katakanlah Allah itu satu, nombor satu. Tidak. Allah SWT kata Qul huwallahu ahad. Apa beza ahad dengan wahid? Ahad maknanya tunggal, esa. Tidak ada yang duanya. Wahid maknanya nombor satu. Dan boleh ada nombor dua. Ithnani, thalatha, arba'ah. Jadi kalau katakan Qul huwallahu wahid, katakanlah Allah itu satu, nombor satu. Nombor dua ada. Nombor tiga ada. Nombor empat ada. Jadi apa tu nombor dua, nombor tiga, nombor empat? Tidak. Jadi Allah gunakan ahad maknanya satu. Esa, tunggal. The only one. That is ahad. Jadi untuk yang satu, tidak ada gandingannya, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah, milik Rabb. Tapi yang ada gandingannya, itu adalah milik makhluk. Kerana makhluk sentiasa mengharapkan yang satu. Manusia, makhluk tidak boleh satu. Dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Dia perlukan sokongan. Semua makhluk perlukan sokongan. Kalau malaikat, perlukan Allah SWT untuk menciptanya. Kita perlukan Allah SWT untuk cipta kita. Dan kita juga perlukan makhluk untuk menyokong kita. Jadi setiap sesuatu makhluk itu perlukan yang kedua untuk membantunya. Kerana itu, yang dua itu adalah makhluk. Yang Esa tunggal itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tak mengharapkan apa-apa sahaja. Dan itu kita bila belajar Tauhid, sifat 20, antara sifat yang kita hafal dan kita belajar adalah Allah SWT bersifat qiyamuhu binafsih. Allah SWT berdiri dengan sendirinya, tidak mengharapkan segala-galanya, kerana Allah tu ahad. Allah tu tunggal. Allah itu Esa. Allah itu satu. Makhluk semua dua. Jadi semua makhluk diciptakan berpasangan, dan berpasangan bukanlah dimaksudkan lelaki perempuan ataupun jantina, lelaki dan jantina perempuan, male and female sexes. Kemudian Allah SWT katakan, ya, pasangan yang kita faham ini adalah juga bentuk pasangan, iaitu lelaki dan perempuan.
bila Allah SWT terangkan lebih detail kat situ, mimma tumbitul ardu, daripada apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Bumi. Apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan apa yang melata di atas muka bumi ini, makhluk bumi ini daripada manusia dan juga binatang. Apa jua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, mereka datang berpasangan. Orang tanya, macam mana pokok boleh berpasangan? Ya, kita tahu pokok ada dia punya jantan dan betinanya. Bunga ada jantan dan betinanya. Apabila debu jantan dan debu betina itu bertemu, maka terhasillah buah. Begitulah pokok itu dapat meribak, dapat membiak. Begitu juga makhluk, begitu juga binatang. Orang kata ada binatang jenis asexual, maknanya dia boleh reproduce by itself. Dia tak perlukan male and female, dia sendiri reproduce itself. Seperti cacing di tanah, earthworm, boleh reproduce itself. Dan juga baru-baru ni laporan Komodo dragon, lizard. Komodo dragon tu jenis lizard, okay? Dan pernah terjadi dalam zoo, dia itu betina, kemudian tiba-tiba dia hamil tanpa ada Komodo dragon yang jantan. Jadi dia hamil dengan sendiri. Orang kata ini sudah macam apa nama, ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam alaihissalam, mengandung dengan sendirinya. Tapi itu beza. Maryam alaihissalam wanita yang terhormat dan Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan rohnya dalam diri Maryam. Tetapi ini binatang. Tapi binatang ini tak perlukan jantan untuk dia itu bunting dan kemudian dia itu keluarkan anak dia, Komodo dragon. Yang lizard jugalah. Jadi dia kata, apa yang dikatakan berpasangan di sini? Nah, berpasangan seperti mana saya katakan tadi, bukanlah setakat male and female, tetapi semuanya berpasangan dalam bentuk dia datang berdua. Earthworm, asexual reproduction. Dia tak perlukan sexual reproduction. Dia sendiri boleh lahirkan atau boleh keluarkan earthworm, yang anak-anak earthworm. Kenapa? Sebab earthworm tersebut depan dan belakangnya male and female. Tengah-tengah segmen dia tersebut itu yang bertemu boleh keluarkan baby earthworm. Tetap perlukan bahagian jantan dan bahagian betina. Begitu juga kita lihat Komodo dragon. Dan begitu juga ada ikan di laut yang boleh maknanya bertukar sifatnya daripada jantan kepada betina. Atau betina terus dia itu tanpa jantan, dia keluarkan dia punya anak dia dan dia membiak. Kenapa? Sebab dalam diri mereka tersebut ada sel yang boleh reproduce. Ada sel yang inseminate, sel yang dikatakan sel jantina jantan dan juga sel jantina lelaki. Tetap ada dua, tapi dalam badan yang sama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak pisahkan alat kelamin ini, jantan dan betina ini, pada dua makhluk yang berbeza seperti manusia. Manusia Allah bezakan, Allah pisahkan jantina jantan dan jantina perempuan ini, jantina betina, jantina jantan, ataupun alat kelamin lelaki, alat kelamin perempuan, dalam dua makhluk yang berbeza yang kita namakan sebagai lelaki dan juga sebagai perempuan. Tapi Allah SWT tak mustahil boleh cantumkan kedua-duanya dalam badan yang sama seperti Komodo dragon. Jadi dia terhasil seperti earthworm dan dia terhasil sedemikian. Jadi kita lihat di sini, tetap dia berpasangan, cuma adakah dalam jasad yang satu atau jasad yang berbeza. Tetap diri itu datang berpasangan. Dan bukan setakat manusia, bukan setakat binatang dan juga pokok, malah semua yang ada di atas muka bumi ini datang berpasangan. Nah, di sinilah kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kata kullaha, semuanya datang berpasangan. Daripada bumi ini semua datang berpasangan. Lihat saja kepada apa yang menyebabkan sesuatu makhluk itu hidup di atas muka bumi. Apa yang bezakan living things dengan non-living things? Apa yang membezakan batu dan pokok? Apa yang membezakan air dan juga air laut dan juga yang membezakannya dengan air peluh? Apa yang membezakan di antara
kumbang dan juga besi, non-living things. Yang membezakannya adalah sel. Sel tu hidup. Nah, sel ini bila dikaji, subhanallah, dalam sel itu menunjukkan sel itu seolah-olah seperti satu unit yang hidup. Dia itu ada energi dia sendiri. Dia tu ada dia punya controller dia sendiri. Manusia kita kata satu unit yang hidup, binatang satu unit hidup. Tidak, sebenarnya bila dikaji, sel itu sebenarnya yang halus itu adalah benda yang hidup. Dan dia boleh reproduce. Dan dia ada dia punya fungsi dia sendiri. Dia boleh ambil tenaga daripada luar. Kalau dalam diri kita sebagai contoh, dalam makhluk yang hidup, dia ambil gula, glukos, ataupun sebagai tenaga yang diambil dan ditukar kepada, convert kepada energi dalam sel. Dan apakah yang kontrol sel tersebut? Dia punya tengah dia, nama dia nukleus. Dan apa dalam nukleus tersebut? Ada 48 semacam cacing macam gitu, dinamakan sebagai dia punya kromosom. Dan kromosom ini Allah cipta 48. Kenapa 48? Kerana sebenarnya dia ada 24. 24, tetapi setiap satu kromosom itu datang berpasangan. Subhanallah. Setiap satu kromosom tu berpasangan. Jadi kromosom A dia datang berpasangan, kromosom B datang berpasangan, dan kromosom yang terakhir sekali adalah kromosom seks yang menentukan jantina juga datang berpasangan. Cuma yang satu mungkin X, satu mungkin Y. Kalau X dengan Y, maka jadilah dia itu jantina lelaki atau jantan bagi binatang. Kalau dia itu kromosom X dengan X, maka jantina dia jantina perempuan untuk lelaki ataupun betina untuk binatang. Tetap datang berpasangan. Tapi kalau sekiranya dia itu datang tidak berpasangan 3 ataupun dia 1, ada kekurangan kromosom kat situ, maknanya ada yang tidak berpasangan, maka di situ ada membawa masalah penyakit. Dan penyakit ini namakan sebagai penyakit genetik. Dan penyakit genetik tak boleh ada ubat. Bagaimana nak ubah seluruh sel dalam badan, nak tambah satu lagi kromosom? Mustahil. Jadi orang yang sakit genetik seperti Down syndrome, seperti penyakit-penyakit lain lah, tak boleh nak diubat. Kerana begitulah keadaannya selnya tu, dalam sel kromosom tu sama ada kurang atau bertambah. Dia tidak datang betul-betul 48 berpasangan. Subhanallah. Jadi sel itu, dalam sel nukleus dia ada 48 kromosom, dan kromosom ini 48 kerana dia berpasangan 24-24. Allah cipta berpasangan. Subhanallah. Kemudian kita lihat setiap satu kromosom, setiap satu strand kromosom tersebut tu macam cacing ini, dia tu terdiri daripada 2 rantaian molekul yang berlipat antara kedua sendiri seperti helix, seperti tangga helix yang berputar-putar sedemikian. Dia tak datang satu, dia datang berdua. Dan antara dua ini ada chemical yang ikat antara 2 strand ataupun 2 chemical yang panjang ini. Ini namakan sebagai DNA. Dan dia punya pasangan dia, kalau berapa sel tersebut, dinamakan sebagai genes. Apabila banyak pasangan tersebut, dinamakan sebagai genom. Jadi setiap satu tu diikat dengan chemical, dan chemical dia ada 2. Kalau di sini chemical dia diikat dengan chemical sini, chemical sini dengan chemical sini. Jadi ada 4 chemical sebenarnya, 4 kimia yang mengikat 2 tangga ataupun 2 tiang bagi kromosom ini. 4. Dan dia mesti datang berpasangan. AC, GT. A dengan C. Saintis mengenal sebagai chemical A. Nama dia punya technical tak perlu kita tahu, boleh cari kalau nak. A dengan C, G dengan T, berpasangan. Jadi Allah SWT dah cipta kromosom itu 48 berpasangan, dan setiap satu tersebut tu datang berpasangan mesti ada 2, dan 2 ini diikat dengan 4 kimia, dan 4 kimia ni berpasangan. Yang ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ini tak boleh dengan ini tak boleh dengan ini. Jadi
Semuanya berpasangan, subhanallah. Jadi bila dikaji dalam lagi sel, menunjukkan betapa benarnya ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala-galanya berpasangan, dan ini tidak diketahui oleh manusia. Baru-baru ini baru diketahui oleh manusia. Pada abad yang lepas baru diketahui oleh manusia. Tapi dah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran 1400 tahun yang dahulu. Tidak lain dan tidak bukan. Ini menunjukkan bukti kebenaran Al-Quran dan sekaligus menunjukkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlu banyak chemical untuk cipta makhluk ke atas muka bumi ini. Hanya 4 saja chemical ini. ACGT, daripada 4 ini dengan susunannya dalam DNA tersebut, kita lihat keperbagaian yang berpuluh juta makhluk di atas muka bumi ini. Manusia saja dah macam-macam bentuk. Daripada kita lihat satu keluarga sendiri yang mempunyai satu ibu dan bapa, mempunyai DNA yang sama tapi berbentuk dan berbeza-beza hanya dengan sedikit perubahan pada pasangan ACGT ini saja. Bagaimana susunan dia dalam tangga DNA tersebut. Subhanallah. Hanya 4 kalimat dia. Bayangkan seluruh ensiklopedia ditulis dengan 4 huruf saja. Possible ke impossible? 4 huruf saja awak nak tulis seluruh ensiklopedia. Kita dalam kita punya tulisan Rumi ada 28-29 huruf. Bahasa Arab ada 28-29 huruf. Ada huruf yang jarang dipakai. Tapi dengan combination huruf tersebut, kita boleh tulis berbagai-bagai, berjuta-juta kalimat. Tapi kalau 4 saja huruf, awak nak tulis apa sebenarnya? Tapi gitulah Allah SWT cipta makhluk, seluruh makhluk atas muka bumi ini dengan 4 huruf saja. 4 chemical saja. Bagaimana Allah susun? Menunjukkan keperbagaian. Dalam satu keluarga ada keperbagaian. Dalam satu kaum, dalam satu puak, walaupun sama bahasa, walaupun sama rupa, sama warna, orang Melayu, orang Cina, orang India, tapi berbeza-beza mereka tersebut. Hanya dengan 4 saja. Itu baru manusia. Belum lagi masuk spesies-spesies makhluk yang lain. Kita lihat saja nyamuk, berapa banyak jenis nyamuk yang ada. Kita lihat saja cicak, berapa banyak jenis cicak yang ada. Kita lihat saja kucing, berapa banyak jenis kucing yang ada. Bukan bilangan kucing, jenis dia. Kucing Siam ni, kucing hitam tu, kucing putih ini, kucing yang tak berbulunya ada. Kita lihat anjing saja. Anjing, tapi berbagai-bagai jenis anjing ada. Anjing yang panjang badan dia, anjing yang pendek badan dia, anjing yang sangat berbulu sampai tak nampak matanya, anjing yang tinggi, anjing yang rendah, anjing yang buas, anjing yang jinak. Subhanallah. Anjing saja. Daripada 4 huruf. Allah ciptakan spesies dengan berbagai-bagai bentuk. Subhanallah. Kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidakkah kita rasa insaf terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan betapa agungnya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa kerdilnya kita. Kita tak mampu di sini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Dalam surah Rum, Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, sekarang nak dibuat permisalan, maka dengarlah dengan teliti permisalan ini. Allah SWT suruh kita dengar. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu semua seru sebagai Tuhan ini, la yakhluqu dzubaban, mereka takkan mampu untuk mencipta walaupun seekor lalat. Walaupun semua makhluk-makhluk kamu sembah sebagai Tuhan, kamu anggap sebagai Tuhan ini berkumpul nak cipta seperti lalat, mereka takkan mampu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu cipta semua makhluk. Lihat lalat. Tapi keajaiban ciptaan lalat tu, subhanallah. Lalat hinggap dengan tempat yang kotor, membawa kuman kat sini. Tapi ada kita dengar lalat sakit? Ada kita dengar lalat kena COVID-19? Tak ada. Bahkan lalat itu, kata Rasulullah SAW, salah satu kepaknya ada dia punya
Penyakit, salah satu kepaknya, di bawah kepaknya ada dia punya ubatnya. Kerana setiap sesuatu tu ada ubatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit tu ada dia punya ubatnya. Cuma kita belum jumpa ubatnya. COVID-19 ada ubatnya. Begitu juga semua pandemik yang lain, virus ni ada ubatnya. Cuma kita tak ada jumpa ubatnya. Kerana ilmu kita ni sedikit, kerdil. Jadi kerana itu kita perlu banyak merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita, nak beri kita sesuatu, kita takkan mampu nak mengatasinya, kita takkan mampu nak melawannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala utuskan makhluk yang paling kecil, virus, yang katanya daripada binatang. Tukar sedikit je bentuknya. Tukar sedikit je dia punya bentuk, dia punya DNA dia, RNA lah kata untuk virus. Habis manusia tak boleh lawan. Attack manusia, habis manusia. Subhanallah. Kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu sentiasa bila kita beribadat, kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat Allah, kita ingat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita-cerita mengenai ciptaan-ciptaannya di dalam Al-Quran yang agung ini agar kita merenung. Dan natijahnya kita dapat merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu baru kita lihat pada bumi ini yang makhluk yang hidup. Kita lihat juga makhluk yang tidak hidup, non-living things. Juga makhluk yang hidup, living things. Ni dalam alam fizikal kita. Kita tak nak cerita alam-alam rohani, malaikat, jin dan juga apa-apa yang Allah sebut di alam akhirat, daripada syurga, neraka sebagainya. Itu di luar kemampuan kita untuk kita memikirkannya, kerana ia bukan alam fizikal kita. Dan Allah SWT tak tuntut kita untuk kaji pun, kerana di luar kemampuan kita untuk kaji. Kita kaji apa yang ada dalam fizikal bumi kita ini. Maka dalam alam kita ini, our universe ini, semuanya tercipta daripada atom. Semuanya, yang hidup dan yang mati, tercipta daripada atom. Dan atom ini, kalau dikaji, subhanallah, siapa yang belajar sains, dia akan tahu bahawasanya atom ini ada 3 komponen yang penting. Ada elektron yang pusing, keliling apa katanya, neutron dan juga proton. Jadi ada 3. Tetapi kalau dikaji lebih lanjut, kita lihat pertama sekali, elektron dan proton ini negatif dan positif. Berpasangan dia. Ada negatif, ada positif. Dan negatif keliling positif. Habis neutron ni apa? Neutron ni neutral, dia tak ada charge. Dia bukan positif, dia bukan negatif. Jadi bagaimana nak letakkan dia? Sedangkan Allah kata Allah cipta semua berpasangan. Ya, berpasangan charge dia negatif positif. Tapi neutron macam mana? Dah dijumpai, dah dikaji bahawasanya neutron ini sebenarnya adalah gabungan elektron dan proton. Apabila elektron dan proton ini bercantum, maka terhasillah dia itu neutron. Subhanallah. Dan neutron tu boleh berpecah kepada elektron dan juga neutron. Maka akhirnya yang asas ciptaan alam ini, atom ini, dia terbagi, dia sebenarnya terdiri daripada 2 partikel, daripada 2 charge yang berbeza, elektron dan juga proton. Dan ini 2 sebenarnya ini adalah partikel yang asas. Dan orang tak puas hati. Orang kaji lagi. Apakah kandungan elektron? Apakah kandungan proton? Kandungan elektron manusia belum jumpa lagi. Apa tu kandungan elektron? Tapi kandungan proton, manusia dah cuba kaji dengan matematik dan sebagainya. Mereka katakan proton ini kemungkinan besar terdiri daripada partikel yang lebih kecil daripadanya, namakan sebagai quarks. Quarks. Q-U-A-R-K. Quark. Jamaknya quarks, plural. Dan quarks ini dia ada 6 untuk kajian yang terkini. Ada katakan ada 8 jenis quark. Tetapi sebenarnya 8 tu terdiri daripada 4 yang berpasangan. Subhanallah. Jadi dia ada 4 sebenarnya asas quark ini, tapi datang dengan 4 pasangannya, maka jadi 8. Maka dinamakan ada up quark, down quark, strange quark, charm quark. Dan ada lagi 2 nama quark, saya lupa apa namanya, tapi dia tu berpasangan. Jadi kita lihat, bukan setakat atom itu negatif positif, charge itu berpasangan, bahkan dalam atom tu sendiri, dalam
dalam proton itu sendiri yang dikatakan sebagai quark itu, subhanallah, datang juga berpasangan quark tersebut. Hebat ciptaan Allah SWT. Makin dikaji oleh manusia, makin manusia akan mendapati bahawasanya Allah SWT boleh nyatakan semuanya datang berpasangan. Kebenaran ada pada Al-Quran itu sendiri. Kebenaran ada pada kenyataan yang Allah datangkan dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh dinafikan sama sekali. Al-Quran ini adalah daripada Allah SWT. Sumber Al-Quran adalah sumber yang sama yang mencipta segala-galanya. Datang daripada Khalik yang satu, Allah SWT. Maka tidak ada percanggahan antara kenyataan Al-Quran dan juga kenyataan alam ini yang dikaji oleh manusia. Dua-duanya adalah sama. Dan ini telah nyatakan oleh Allah 1400 tahun dahulu. Mustahil kalau sekiranya Al-Quran ini ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh cerdik pandai zaman dahulu, mustahil mereka tahu tentang fakta-fakta ni semua yang baru dikaji dengan alat-alat yang canggih. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah SWT, sebaik-baik pencipta. Sampai di sini dahulu apa yang saya boleh kongsikan daripada pembahasan ayat 36 surah yang ke-36 berkenaan dengan ciptaan Allah SWT. Semoga ia menjadi iktibar dan pelajaran untuk kita, dan semoga ia dapat menaikkan lagi tahap keimanan kita kepada Allah SWT, menjadikan kita hamba yang lebih khusyuk dalam beribadat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.